Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bab 2 respirasi. Sebelum itu saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Nozila Khalid kerana menyediakan slide ini. Tajuk 2.1 terlebih dahulu, iaitu sistem respirasi manusia. Bagi sistem respirasi manusia merupakan sistem yang membolehkan kita untuk bernafas. Pernafasan melibatkan pertukaran gas dalam paru-paru dan oksigen disedut dan karbon dioksida dibebaskan. Itu secara umum yang kita tahu tentang sistem respirasi manusia. Mari kita lihat struktur sistem respirasi manusia. Udara dia masuk ke dalam hidung melalui lubang hidung. Dinding salur hidung diseliputi oleh rambut untuk memerangkap zarah debu dalam udara. Salur hidung diseliputi dengan mukus yang melekit dan memerangkap bakteria, yang mana zarah juga akan terperangkap pada salur hidung ini. Udara masuk ke dalam paru melalui trakea. Cincin rawan di sepanjang trakea bertujuan untuk mengekalkan bentuk trakea. Bronkus merupakan dua salur utama yang menyalur udara ke dalam paru-paru. So kita ada paru-paru kiri dan ke kanan. Ini adalah struktur alveolus yang mana merupakan sambungan yang terakhir. Tapi sebelum itu, setiap bronkus bercabang dengan cabang yang lebih kecil dipanggil bronchiol, dan bronchiol ini berakhir dengan kendi udara kecil yang dipanggil alveolus. Okey, ini adalah gambar alveolus, dan alveolus ini dikelilingi oleh kapilari darah. Okey, so kita ada kapilari darah banyak di sini ya. Seterusnya, otot interkostal menggerakkan tulang rusuk ke atas dan ke bawah semasa kita bernafas, dan kesembilan, kita ada diafragma yang mengawal isi padu rongga toraks. Okay, ini adalah gambaran bermula daripada lubang hidung dan melalui rongga hidung, seterusnya melalui bahagian laring dan faring dan laring, seterusnya melalui bahagian trakea sehingga bahagian bronkus yang bercabang dua, dan cabang-cabang yang lebih kecil dipanggil bronchiol, dan kita ada bundi udara kecil yang dipanggil alveolus yang diseliputi oleh kapilari darah. Seterusnya, mekanisme pernafasan. Pernafasan bermula dengan tarikan nafas, dan keadaan ini diafragma akan mengecut dan mendatar. Seterusnya, tulang rusuk bergerak ke atas dan keluar, dan udara akan memasuki paru-paru disebabkan oleh tekanan di dalam paru-paru lebih rendah berbanding tekanan atmosfera di luar. Okay. Seterusnya, kita lihat bahagian hembusan nafas. Hembusan nafas, apa yang berlaku dalam mekanisme pernafasan waktu hembusan nafas ialah yang pertama, diafragma akan mengendur dan melengkung ke atas. Keadaan ini akan menyebabkan tulang rusuk bergerak ke bawah dan ke dalam, dan keadaan 1 dan 2 ini menyebabkan tekanan di dalam paru-paru lebih tinggi berbanding tekanan atmosfera, menyebabkan udara dihembus keluar dari paru-paru. Ini adalah perbandingan di antara mekanisme pernafasan, iaitu tarikan nafas dan hembusan nafas. So, otot interkostal luar akan mengecut, manakala waktu hembusan nafas, otot interkostal luar akan mengendur. Tulang rusuk akan bergerak ke atas dan keluar bagi tarikan nafas, manakala tulang rusuk akan bergerak ke bawah dan ke dalam waktu hembusan nafas. Diafragma akan mengecut dan mendatar ketika tarikan nafas, dan
akan mengendur dan melengkung ke atas waktu hembusan nafas. Isi padu rongga toraks akan bertambah dan tekanan udara di dalam rongga toraks akan berkurangan. Manakala isi padu rongga toraks akan berkurangan dan tekanan udara di dalam rongga toraks akan bertambah waktu hembusan nafas. So, udara akan dihembus keluar bagi tekanan udara dalam rongga toraks ini bertambah, so dia akan menghembus keluar dari paru-paru. Dan keadaan tarikan nafas udara yang memasuki paru-paru disebabkan oleh keadaan tekanan udara di dalam rongga toraks berkurangan, lebih rendah berbanding atmosfera. So, udara akan dipaksa masuk ke dalam paru. Penarikan nafas dan pengembusan nafas menyebabkan kandungan oksigen dan karbon dioksida yang berbeza dalam udara serutan dan udara hembusan. Jadual di bawah 2.1 menunjukkan kandungan oksigen dan karbon dioksida di dalam udara serutan dan udara hembusan. Waktu udara serutan, oksigen adalah 21 kali. Okey, so karbon dioksida pada udara hembusan peratusannya hanyalah 0.03%, manakala ketika udara hembusan, kandungan karbon dioksida meningkat menjadi 4.1%. Okey, kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam alveolus dan kapilari darah paru. Okey, kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam alveolus, kapilari paru, tisu kapilari dan sel badan adalah berbeza. Jadual di bawah 2.2 menunjukkan kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam alveolus dan kapilari darah paru. Manakala jadual 2.3 menunjukkan kandungan karbon dioksida dalam tisu kapilari dan sel badan. Okey, jadual 2.2 alveolus kandungan oksigennya tinggi, manakala karbon dioksidanya rendah. Manakala kapilari darah paru yang melingkari bahagian alveolus adalah rendah dan kandungan karbon dioksidanya tinggi. So, ini menyebabkan berlaku pertukaran. Manakala kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam tisu kapilari dan sel badan, ini di bahagian penghujung lagi satu, iaitu di bahagian badan, sel badan. So, dia ada tisu kapilari juga. So, tisu kapilari kandungan oksigennya tinggi, manakala dalam sel badan kandungan oksigennya rendah, manakala kandungan karbon dioksidanya rendah, dan pada bahagian sel badan kandungan karbon dioksidanya tinggi. Ini membolehkan pertukaran oksigen pergi ke sel badan dan karbon dioksida akan berpindah masuk daripada sel badan ke tisu kapilari.